Ciri-ciri pendakwah yang hebat. Oke, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan yang mendengar. Terima kasih penghargaan kepada tiga pengadil juri pada malam ini yang lebih kepada menilai dan juga melihat perkembangan kami di sini sebagai ahli baru KPP yang masih baru belajar dan masih banyak lagi kami perlu belajar lah. Jadi terima kasih ucapkan selama bimbingan ini kami mendapat beberapa manfaat yang kami akan insya-Allah akan kami dengan izin Tuhan kami akan sebarluaskan ilmu ini insya-Allah lah untuk manfaat pada anak bangsa semua. Pada tajuk yang saya pilih pada hari ini berkaitan dengan pendakwah yang hebat. Yang hebat ni bukan hebat dari segi riak, dari segi hebat dari segi luaran, tapi yang maksudnya hebat ni yang meliputi, yang bersifat holistik, yang lebih kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebab itulah saya pilih tajuk ciri-ciri seorang pendakwah yang hebat. Ada ramai orang yang berdakwah, ada ramai orang yang menjadi penceramah, tapi belum tentu menjadi pendakwah yang benar-benar hebat, yang boleh menyentuh hati nurani para pendengar untuk berbuat kebaikan pada umat manusia. Jadi yang kita faham di sini, yang saya cuba sampaikan, apa yang saya nak sampaikan di sini, pendakwah di sini bukanlah bidang agama semata-mata. Bila masuk pendakwah ni mesti ustaz, mesti tok guru, mesti tok imam, mesti orang-orang agama saja. Yang kita orang awam yang biasa yang tidak ada ilmu, yang kita ilmu pun kurang, yang sedikit, adakah kita pun tidak menjadi pendakwah? Itu satu pandangan yang salah, anggapan yang tidak benar. Sebenarnya pendakwah yang hebat ni semua manusia boleh capai dengan beberapa disiplin ilmu yang kita perlu pelajari, dan sesiapa pun boleh jadi pendakwah. Doktor boleh menjadi pendakwah yang hebat kepada pesakit-pesakitnya. Begitu juga guru menjadi pendakwah yang baik pada pendidik yang baik kepada anak muridnya. Jadi masing-masing kita berperanan sebagai pendakwah. Begitu juga dengan kita sebagai NGP, kita pendakwah dari segi ilmu-ilmu kita sampaikan, ilmu pidato yang untuk manfaatkan ilmu pidato ni untuk kebaikan umat manusia. Jadi objektif yang penting sekali kita pendakwah tu menyebarluaskan sesuatu perkara apa sahaja untuk kesejahteraan umat manusia di dunia maupun akhirat demi untuk mencapai keredaan Allah. Itulah yang betul yang perlu kita dah faham untuk kita menceburi bidang dakwah ini. Siapa saja, petani, doktor, guru, pekebun, sesiapa sahaja. Jadi kita memerlukan untuk menjadi seorang pendakwah yang hebat, yang baik, kita memerlukan ciri-ciri yang perlu melengkapkan diri kita sebagai seorang pendakwah hebat. Sudah pasti untuk menjadi pendakwah apa bidang sekalipun kita memerlukan ilmu, pengetahuan. Kalau kita nak pendakwah pun tentang satu perkara pun mesti kita ada ilmu, dan kita kaitkan dengan ilmu itu dengan mendekatkan manusia ke arah mendekatkan kepada agama, mendekatkan manusia ke arah tidak melakukan keganasan, tidak melakukan perkara-perkara merosakkan dirinya. Sekurang-kurangnya manusia sedar ada sesuatu yang Maha Kuasa yang menilainya. Jadi kita guna sebagai luas apa saja ilmu doktor, ilmu sains, ilmu fizik, ilmu biologi, apa yang hebat pada hari ini. Sekarang ni yang diperbincangkan ilmu penerbangan, apa saja kita kaitkan dengan alam akhirat. Jadi kita buat apa pun mesti ada landasannya. Itu pengetahuan, itu perkara yang pertama yang perlu kita ada. Yang kedua, hendak menjadi seorang pendakwah juga kita perlu ada akhlak yang mulia. Mesti ada akhlak. Kalau tak ada akhlak, kita bercakap akhlak kita buruk, orang tak pandang. Kita mencuri, contohnya lah mencuri, cakap kasar, kita tidak ada adab dengan bapa pun, apa lagi kan, kita suka tengking. Jadi kalau kita mendakwah pun siapalah mau dengar kalau begitu akhlak kita. Jadi kita perlu berakhlak mulia, beramal soleh. Yalah, sudah pasti kalau kita suruh orang buat baik, jangan rasuah contohnya paling senang, ataupun jangan mencuri, tapi kita sedangkan kita buat. Jadi siapa nak ikut? Siapa nak ikut? Jadi itulah perkara-perkara yang paling mudah, paling asas.
Jadi yang paling penting sekali hendak disimpulkan, hendak menjadi seorang pendakwah hebat ada pada diri Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ni ada satu contoh akhlak yang baik. Bagaimana beliau menjadi seorang bapa yang bagus, bapa yang terbaik pada anak-anaknya, menjadi suami yang terbaik pada isterinya, menjadi pemimpin negara yang cukup baik, terbaik untuk rakyatnya. Jadi semua komplit, menyempurna. Jadi kita, akhlak Nabi jadi perlu kita ikut sebagai untuk menjadi pendakwah hebat ni. Jadi kita perlu lengkap. Kita nak menjadi seorang bapa yang baik seperti mana Rasulullah SAW, kita nak menjadi seorang suami ataupun isteri, macam bagaimana untuk sebagai suami, macam mana Rasulullah bertindak suami kepada isteri-isterinya. Kalau isteri, bagaimana jadi isteri kepada akhlak, mencontohi akhlak isteri-isteri Rasulullah SAW. Kalau bagi yang perempuan, itu yang asas. Jadi nak menjadi pendakwah yang hebat ni, dia seorang yang perlukan tutur kata yang baik, seperti yang lemah lembut. Begitu bagaimana dengan contoh yang tunjukkan yang saya ingin utarakan itu tentang peranan Wali Sembilan. Bagaimana mereka menggunakan ilmu kesihatan untuk menundukkan musuh-musuh mereka di bumi Jawa, dan bagaimana Wali Sembilan menggunakan dakwah melalui muzik. Jadi muzik ni sesuatu yang sifat manusia semua suka. Jadi menggunakan muzik untuk dakwah. Jadi apa salahnya kita berhibur, kan? Tapi benda yang benar itu yang paling asas. Jadi saya dalam hal ini saya menyarankanlah kita semua boleh jadi pendakwah. Kita semua menjadi pendakwah yang baik untuk manfaat umat manusia, sama di dunia maupun di akhirat. Jadi jadilah kita buat itu biarlah kerana Tuhan, bukan kerana kita ni sombong. Oh, aku ni hebat. Oh, aku ni ilmu banyak. Bukan kerana untuk kepentingan kita. Kita buat untuk kepentingan orang lain, masyarakat, tanpa mementingkan diri kita semata-mata. Sekian, terima kasih.